Apa tujuan Allah buat Isra Mi'raj? Yang pertama, linuriyahu, supaya kami tunjukkan kepada Muhammad min ayatina, sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Sebab tuan-tuan kena faham. Sebab tu sirah ni kita kena tahu cerita dia. Kalau tuan-tuan terus lompat, tuan-tuan yang first time dengar cerita Isra Mi'raj, tuan-tuan tak tahu cerita sebelum dia, apa dia punya rentetan cerita dia kan. Sebab sejarah kita kena tahu daripada mula, tuan-tuan. Macam kita tengok filem juga, ya, filem 2 jam setengah, kita hanya tengok setengah jam terakhir, tak dapat kita, tuan-tuan. Ya, kita tak tahu dia punya sinopsis, dia pun tak tahu. Ya, kita tak tahu apa asal usul dia, siapa crook, siapa hero, kita tak tahu. Ya, apa sebab dia jadi crook, apa sebab jadi hero pun kita tak tahu. Begitulah Quran, begitulah sirah nabawiyah. Jadi kita kena tahu, ya, sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi punya dakwah telah ditolak. Orang Mekah tak terima Nabi, ya, mereka buat benda tak elok pada Nabi. Antaranya mereka telah meludah Nabi, ya, ada yang cekik Nabi dengan kain serban dia, ada yang letak kotoran unta, perut unta di belakang Nabi ketika Nabi sujud di hadapan Kaabah. Maknanya pelbagai benda mereka buat, ya. Kemudian Nabi mengambil keputusan untuk berdakwah di Taif. Kita sebut tadi Taif, 93-94 km daripada Mekah, dengan harapan dakwah diterima, tapi dakwah ditolak juga, ya. Jadi 2 tempat ditolak dakwah Nabi. Dan sebelum daripada penolakan ini, kita tahu Nabi kehilangan 2 tokoh yang paling hebat dalam hidup baginda. Yang pertama ialah bapa saudara Nabi, yang merupakan pelindung Nabi lah dari segi politik, ya. Abu Talib yang lindung Nabi. Abu Talib meninggal 3 hari selepas tu, dalam satu riwayat sebut, ya. Jadi bulan yang berbeza. Abu Talib meninggal pada hujung bulan Sya'ban, manakala Khadijah meninggal awal bulan Ramadan. Jadi waktu kematian kedua-dua mereka itu sangat dekat, ya. Ini tamparan hebat kepada dakwah Nabi. Jadi dengan 4 peristiwa besar yang berlaku ini, kematian, kewafatan 2 orang paling hebat dalam hidup Nabi, dan dakwah Nabi ditolak di Mekah serta di Al-Madinah, di Taif, maka Allah datang untuk membawa satu bentuk hiburan pada Nabi. Bawa Nabi berjalan melihat sebahagian daripada tanda-tanda kebesarannya. Maknanya Allah nak bagi tahu Muhammad, ya, tempat yang aku berkuasa bukan di bumi saja. Ya, cuba kamu tengok di langit, ya. Nabi dibawa bukan sekadar di Madinah saja, Nabi dibawa ke Madinah. Jibril bagi tahu, Muhammad ni tempat hijrah kamu. Gembira Nabi, tuan-tuan. Nabi tahu Nabi akan hijrah ke Madinah, dan Madinah adalah kampung halaman Nabi. Ya, mungkin ramai orang kata, bukan Nabi orang Mekah. Nabi memang orang Mekah, lahir di Mekah. Tetapi keturunan Nabi, ya, datang daripada Al-Madinah, kerana bapa Nabi Abdullah, datuk Nabi Abdul Muttalib. Abdul Muttalib lahir di Al-Madinah, dia orang Madinah. Bapa dia Hashim orang Mekah, tapi mak dia Salma, ya, Salma itu orang Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan Abdul Muttalib pun lahir di Al-Madinah, cuma dibawa pergi ke Mekah, ya. Sebab itu apabila sebelum ibu Nabi wafat, ya, kita baca balik sejarah mak Nabi wafat, apa yang berlaku sebelum mak Nabi wafat. Mak Nabi bawa Nabi menziarahi keluarganya. Di mana, tuan-tuan? Di Al-Madinah. Nabi diperkenalkan dengan keluarganya pada usia Nabi sekitar 6 tahun. Dalam perjalanan pulang daripada Al-Madinah ke Mekah, ibu Nabi sakit dan meninggal dunia. Dikebumikan di kawasan tengah perjalanan itu yang dipanggil sebagai Abwa'. Abwa' tu nama tempat antara Mekah dan Madinah. Ya, jadi cerita-cerita tu kita kena faham dia punya senario dia, tuan-tuan. Baru kita dapat tahu, sebab itulah Isra dan Mi'raj. Tapi kalau kita lompat masuk saja, ya, kalau katalah orang tu hanya datang masjid, dengar kuliah, hanya datang masjid selalulah, tapi mungkin dengar kuliah hanya kuliah Isra dan Mi'raj saja. Dia datang Isra Mi'raj, dia kata apa sebab Allah buat Isra Mi'raj, dia takkan tahu, tuan-tuan. Ya, sebab apa? Sebab kita kena tahu dia punya mukadimah dia. Apakah, ya, peristiwa-peristiwa yang berlaku yang menyebabkan akhirnya Allah menjemput Nabi, ya, untuk melihat min ayatina, sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah itu dialah as-sami' yang maha mendengar, al-basir yang maha melihat. Sebab apa pula disebut 2 sifat Allah ni di sini? Pasal apa tak sebut sifat Allah yang maha gagah, yang maha perkasa, yang maha hebat? Kerana mula-mula tadi kan subhana, maha suci Allah. Sebab apa tak sebut maha suci Allah?
ya, digandingkan dengan Al-Jabbar, Al-Qahar, Al-Qawi, Al-Matin, Ya Zal Jalali wal Ikram. Pasal apa? Ya, ni para ulama bincang. Ya, kerana cerita ni berkait dengan doa Nabi, munajat Nabi, tuan-tuan. Ya, ketika Nabi dibaling dengan batu, luka-luka Nabi, luka-luka Zaid bin Harisah. Jadi mereka berehat di sebuah tempat di ladang anggur. Ya, di kebun anggur di Taif. Ya, sesuailah Taif itu cuacanya sejuk. Ya, jadi peristiwa itu pasti tidak berlaku di Mekah. Ya, jadi oleh kerana itu apa yang berlaku? Yang berlaku ialah Nabi bermunajat. Munajat Nabi itu didengar langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu disebut innahu huwas sami. Sesungguhnya dia Allah, dialah yang maha mendengar. Allah maha mendengar, tuan-tuan. Ya, maknanya Allah mendengar doa, zikir, munajat Nabi itu. Yang Nabi panjatkan kepada Allah tu, Allah maha mendengar. Ya, As-Sami'. Salah satu sifat Allah As-Sami'. Kemudian Al-Basir. Al-Basir ialah sifat melihat. Kerana Allah yang melihat bagaimana orang-orang Taif, Bani Sakif, ya, melontar Nabi dengan batu, mengejek, mengherdik, ya, menghalau Nabi daripada bumi Taif. Cuba tuan-tuan bayang. Ya, sebab itulah ayat ini ditutup dengan dua sifat Allah yang Maha Agung daripada 99 sifat-sifat Allah, As-Sami'ul Basir, yang Maha mendengar dan yang Maha melihat. Itu sebab dia, tuan-tuan. Ya, baru kita tahu cerita. Kemudian kronologi Isra' Mi'raj ini kalau kita boleh ulang sikit. Isra' perjalanan Masjid Haram Mekah ke Masjidil Aqsa, Al-Masjid, semua ada al depan, tuan-tuan. Berkenderaan burak. Jadi Nabi tidaklah menunggang unta ataupun kuda, tetapi Allah datangkan haiwan syurga. Ya, dipanggil sebagai burak. Ya, kita kata susah nak sebut burak ni. Tuan-tuan kena tahu asal usul dia. Sebab burak ini diambil daripada perkataan barkun. Barkun makna kilat. Ya, jadi kalau tuan-tuan tahu dia punya cerita dia punya definisi dia, tuan-tuan, memang maknanya nak faham sirah pun kena tahu bahasa Arab juga. Ya, tahu cerita Quran, tahu hadis dan sebagainya, barulah dia jadi a good blend of knowledge. Baru kita dapat, tuan-tuan. Kalau tidak, kita akan lost nanti. Kita dapat sikit, hilang sana, dapat sana, hilang sini. Ya, tak boleh. Jadi kita kena gabungkan. Ya, jadi barkun maknanya kilat. Burak binatang yang bergerak dengan sangat laju seperti kelajuan kilat. Ya, cuba kita bayang kilat tu berapa punya laju, tuan-tuan. Ya, sebab itu apa yang dilalui oleh Nabi itu boleh berlaku dalam satu malam saja. Tetapi jangan kita exaggerate. Ya, sebahagian penceramah kadang-kadang dia exaggerate. Dia kata Nabi daripada Masjid Haram sampai Masjid Aqsa, naik ke langit, turun balik semua dengan burak. Tak betul, tuan-tuan. Yang tu tak betul. Itu exaggeration, tuan-tuan. Kerana burak hanya digunakan untuk perjalanan di bumi saja. Al-Isra' saja. Ya, daripada Masjid Haram Mekah ke Masjid Aqsa. Kemudian sebelum masuk Masjid Aqsa, burak telah diikat di satu tempat yang dipanggil sebagai burak wall. Ya, ada burak wall dia. Dia ada haid dipanggil. Ya, haid tu mana burak wall. Burak wall tu sekarang adalah tempat ibadah orang Yahudi. Sebab tu orang Yahudi marah, tuan-tuan. Sebab tuan-tuan kita kena tahu cerita dia, tuan-tuan. Kalau tidak, tuan-tuan takkan dapat pasal apa orang Yahudi marah sangat. Ya, kerana mereka beranggapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menghina agama mereka, menjadikan tempat solat mereka sebagai tempat ikat burak. Cuba tuan-tuan bayangkan, ya, kalau orang bukan Islam, ya, datang ke masjid, masuk masjid pakai kasut, ya, dengan apa kita panggil kotoran-kotoran pada kasut tu dia masuk dalam masjid. Macam mana perasaan tuan-tuan? Mesti marah. Ya, dia ludah pula, dia buat benda-benda tak elok pula dalam masjid, mesti kita marah, tuan-tuan. Ya, itulah gambaran orang-orang Yahudi. Cuma, ya, yang dibuat oleh Yahudi itu adalah propaganda. Sebab apa? Sebab memang Nabi tambat burak tu di situ. Tetapi tuan-tuan kena ingat, ya, tempat ibadah orang Yahudi itu tidak ada di situ pada masa tu. Ya, tempat ibadah orang Yahudi yang kita panggil sebagai the Wailing Wall, ya, tembok ratapan itu merupakan ciptaan baru. It's a new creation, tuan-tuan. Zaman dulu tak ada. Ini hanya baru ada sejak tahun 1967 saja, tuan-tuan. Ya, ini baru, benda baru, tuan-tuan. Paling lama 40-an lah maknanya. Ya, maksudnya apa kita panggil? Yang pastinya ini bukan ada pada zaman dulu. Zaman Nabi Muhammad tak ada, zaman Umar tak ada lagi, zaman para sahabat tak ada. Ini benda baru, tuan-tuan. Ya, sebab itu kawasan Burak Wall itu, ya, dia adalah kawasan Moroccan Gate dipanggil.
Ya, kawasan tu ialah penempatan orang-orang Morocco, Moroccan Gate. Asalnya orang Arab duduk situ, tapi mereka telah dihalau, mereka telah dinyah keluar. Ya, sebab itu diganti. Ya, dipanggil Buraq Wall. Buraq Wall tu berada di kawasan penempatan orang-orang Morocco. Sebab tu sampai sekarang pintu masuk ke Buraq Wall tu dipanggil Moroccan Gate. Namanya Moroccan Gate, tuan-tuan. Ya, macam sebab di Masjid Aqsa, di kawasan kota Jerusalem ni, ya, kita panggil Old Jerusalem ni, dia ada 8 pintu besar. Salah satu pintu tu, nama pintu tu ialah Damascus Gate. Pasal apa Damascus Gate? Sebab dia menghadap ke Damascus. Ya, pasal apa panggil Moroccan Gate? Sebab itu memang penempatan orang-orang Morocco. Ya, jadi dari segi nama pun, ya, dari segi nama pun kita tahu. Ya, contoh kita kata Selat Melaka, kita panggil kan, Selat Melaka. Sebab apa panggil Selat Melaka? Sedangkan Selat Melaka itu bukan hanya Melaka, ada Sumatera di situ, tuan-tuan. Ya, ada Sumatera di situ. Sebab apa orang-orang kita panggil, ya, kerajaan Indonesia ataupun kita kata kerajaan pemerintah Sumatera tidak menamakan ianya sebagai Selat Sumatera sebagai contoh. Ya, pasal apa kekal sebagai Selat Melaka? Sebagai satu pengiktirafan Melaka merupakan pelabuhan, ya, import ekspor terbesar dunia pada masa itu, tuan-tuan. Jadi maknanya bukti menunjukkan dari segi sejarah, ya, memang kawasan tu milik Melaka, dan Sumatera sebahagiannya adalah wilayah Empire Melaka, tuan-tuan. Ya, sebab itu Sultan Melaka yang terakhir, Sultan Mahmud, ya, bila Melaka jatuh ke tangan Portugis, ya, dia pindah ke sebelah bawah, ya, pindah ke Johor. Bila Johor pun tewas, pindah ke Sumatera. Ya, di mana kubur ataupun pusara Sultan Mahmud? Di Sumatera. Ya, siapakah permaisuri terakhir? Sultanah lah. Kalau Sultan Mahmud, sultanah dia siapa? Ya, Tun Fatimah. Tun Fatimah adalah kita panggil permaisuri terakhir, sultanah terakhir kerajaan Melaka, tuan-tuan, Empayar Melaka. Di manakah pusara Tun Fatimah? Juga di Sumatera, tuan-tuan. Kerana Sumatera itu adalah sebahagiannya wilayah Melaka. Ya, Empire, sebab tu panggil Empire Melaka, tuan-tuan. Johor tu part of Melaka. Ya, sebahagian Pahang, ya, dan Selangor dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu, kalau dipanggil Selat Melaka, kerana memang tempat tu bukan milik, ya, bukan milik Sumatera, maksudnya kerajaan Indonesia sekarang, bukan, tuan-tuan. Ya, bukan kita nak main politik, tidak, tapi sejarah tak pernah menipu, tuan-tuan. Ya, history doesn't lie. Ya, yang menipu ni adalah historian, tuan-tuan. Yang menipu ni adalah penulis sejarah tu. Sebab penulis sejarah sebahagiannya dibayar. Ya, mereka dibayar untuk menulis. Sebab itu dalam dalam konsep penulisan buku sejarah, kita kata history, ya, history was written by the victors. Sejarah ditulis oleh orang yang menang. Orang yang kalah tak laku buku dia, dia takkan disebar. Tapi orang yang menang. Ya, sebab itu Portugis tulis sejarah Melaka. Bila Portugis tulis sejarah Melaka, bila Belanda tulis sejarah Melaka, bila Inggeris tulis sejarah Melaka, mereka akan exaggerate. Mereka akan tukar tambah, tuan-tuan. Simple je, tuan-tuan. Ini konsep dalam sejarah yang kita kena faham. Tapi kita biasa tak ambil tahu sangat. Dan kita bangga bila kita baca buku sejarah Melayu, buku sejarah tanah Melayu yang ditulis oleh orang barat. Kita boleh baca, tuan-tuan. Tapi baca itu dengan penuh hati-hati. Ya, kita kena ambil maklum bahawasanya yang ditulis oleh barat itu mesti ada tujuan tertentu. Ya, cuba tuan-tuan bayang, Melaka sebagai sebuah pusat pelabuhan import ekspor antara yang terbesar di dunia, malah bahasa Melayu menjadi lingua franca. Orang nak datang Melaka kena belajar bahasa Melayu, tuan-tuan. Ya, kalau dia tak belajar, dia kena pakai translator. Ya, macam sekarang kita kata, ya, nak pergi belajar ke Jepun, kena belajar bahasa Jepun. Ya, dia kata saya nak buat PhD saja, bukan nak buat BA Masters, nak buat PhD. Ya, tapi di Jepun kena bahasa Jepun, tuan-tuan, tak ada pilihan. Korea kena bahasa Korea. Ya, pergi ke negara Arab tak ada pilihan, kena guna bahasa Arab. Ya, kita pergi ke negara English speaking country, kena guna English, tuan-tuan. Jerman sebagai contoh kan, ya, ke Germany, sambung belajar di sana. Ya, PhD saja kena, tak ada pilihan, tuan-tuan. Kena menguasai juga bahasa dia. Jadi tak boleh tidak. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan, bila disebut Selat Melaka, memang kerana pengiktirafan kawasan tu milik Melaka. Samalah macam sekarang, tuan-tuan. Ya, jadi orang Yahudi menuduh Nabi Muhammad SAW telah mengotori, ya, kawasan ibadah mereka, sedangkan kawasan ibadah tu tidak ada pada zaman tu. Ya, itu hanya kawasan tambat
burak saja. Jadi burak telah ditambat. Nabi masuk masjid, mana boleh bawa binatang burak, tak boleh tuan-tuan. Ya, walaupun binatang tu binatang mulia daripada syurga, tetap bukan tempat dia di masjid, di luar parking. Macam tuan-tuan punya kereta besar tuan-tuan. Ya, tuan-tuan punya Rolls Royce ke, ya, tuan-tuan punya kereta mewah tuan-tuan, ya. Paling hebat pun bawa dekat parking je tuan-tuan. Tak boleh masuk masjid. Ya, parking saja, tak boleh masuk masjid. Ya, kalau kita meninggal besok, kita kata jenazah kita je boleh masuk dalam masjid untuk disolatkan, untuk dimandikan sebagai contoh. Kereta kita duduk keluar. Selesai dia punya apa nanti, barulah bawa masuk balik dalam kenderaan kita, hantar ya ke kubur. Kubur pun tempat parking je tuan-tuan. Ya, tak boleh ikut walaupun milik tu milik kita. Ya, tengok pada geran tu nama kita. Sebab memang kenderaan duduk kat luar. Tak boleh masuk tuan-tuan. Ya, itulah cerita burak. Jadi maknanya Nabi naik ke langit, Mi'raj itu bukan dengan burak lagi. Burak sudah diikat di bawah. Jadi kena berbetulkan tuan-tuan. Ya, sebab kadang-kadang penceramah pun dia kurang teliti dari segi dari segi fakta. Kena tengok balik tuan-tuan. Kita boleh bagi maklumat pada dia. Ya, kita kata burak hanya perjalanan Isra' saja. Mi'raj, sebab tu dipanggil Mi'raj. Sebab Mi'raj dalam bahasa Arab makna anak tangga. Mi'raj tu makna anak tangga. Ya, jamaknya ma'arish, maknanya steps. Ya, tempat anak tangga yang kita naik tu. Sebab apa dinamakan anak tangga? Sebab Nabi dengan Jibril memang naik anak tangga. Ya, bagaimana anak tangga tak payah tanya tuan-tuan. Ya, jadi tapi yang pasti naik anak tangga, naik sampai ke langit yang pertama. Ya, kita kata kalau naik anak tangga naik langit ni letih. Tuan-tuan, ya. Tuan-tuan pernah tak pergi shopping center yang besar-besar? Ya, tuan-tuan naik anak tangga macam mana? Ya, cuba pergi di Mekah. Di Mekah pun ada, ya, ada eskalator tuan-tuan. Ya, cuba kita bayang itu di bumi, di langit macam mana? Semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab tu kita tak boleh ukur benda yang di langit tu dengan di bumi, jauh beza tuan-tuan. Macam tadilah, ya. Sebab apa Nabi Isa diangkat ke langit? Kerana di langit perkiraannya 1000 tahun dunia, 1 hari di sana. Itu logik dia tuan-tuan, ya. Sebab itu banyak peristiwa boleh berlaku, kita sebut daripada tadi. Sebab apa banyak peristiwa boleh berlaku? Kerana memang, ya, Nabi berada di langit. Jadi oleh kerana itu pengiraannya, dia punya measurement dia adalah measurement langit, bukan measurement dunia, bumi tuan-tuan. Seterusnya burak tadi. Burak sudah, ya, laju sekali, saiznya lebih besar daripada keldai, tetapi lebih kecil daripada kuda ni, ya. Jadi sebenarnya saiznya lebih besar daripada baral ni. Kena betulkan tuan-tuan. Ya, baral ini ialah apa kita panggil, ya, dia adalah hasil, ya, ataupun hybrid kita panggil daripada kuda dan keldai. Maknanya jantannya kuda, ya, betinanya keldai, nanti akan lahir satu makhluk lain dipanggil sebagai baral. Ya, baral tu tengah-tengah lah, ya, anak daripada hasil dia panggil apa tadi, ya, hybrid tadi kalau dalam bahasa kita kacukan, ya, kacukan antara kuda dengan keldai. Jadi yang disebut sebagai burak ini dia kecil daripada kuda tapi besar pada baral. Jadi maknanya kita kata family kuda, tapi macam mana dia bersayap dan sebagainya itu memang disebut, tapi macam mana detailnya kita tak tahu tuan-tuan, ya. Sebab Nabi tak sebut secara detail. Diiringi oleh Jibril, betul. Sampai di Al-Masjidil Aqsa, Nabi masuk ke dalam masjid, Nabi mengimamkan solat 2 rakaat, dan solat yang Nabi imamkan itu solat sunat, bukan solat fardu. Kerana solat 5 waktu belum ada lagi. Ya, solat yang Nabi buat sebelum ni adalah solat sebelum terbit matahari dan selepas tenggelam. Maknanya solat yang Nabi buat tu macam solat maghrib dan solat subuh. Solat isyak tak ada lagi. Tuan-tuan kena ingat tadi Nabi keluar pada waktu selepas isyak. Jadi adakah Nabi solat isyak? Tidak. Kerana solatnya 2 rakaat. Kita kata ni mungkin solat musafir. Ya, kalau Nabi musafir, nabi-nabi yang lain tak musafir. Pasal Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Sulaiman, Nabi Yaakob, semua orang Palestin. Mereka tidak layak untuk melakukan solat sunat 2 rakaat solat qasar, tak boleh tuan-tuan. Ya, jadi jawapan-jawapan soalan-soalan tuan-tuan tu jawapannya sudah ada. Ya, jadi apa kita panggil, ya, dia punya confirmationnya ialah 2 rakaat tadi solat sunat. Mengapa Nabi yang mengimamkan? Ya, untuk menjadi isyarat world order telah bertukar daripada Bani Israel kepada
Bani Ismail. Siapa Bani Ismail? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, world order sudah bertukar. Sebab imam ialah ketua. Ya, sebab tu bila Nabi sakit, Nabi minta Abu Bakar menjadi pengganti. Ya, bila Nabi sakit, Nabi minta Abu Bakar jadi pengganti. Sebagai isyarat nanti kalau Nabi wafat, Abu Bakar yang menjadi khalifah. Nabi tak sebut secara perkataan, tetapi Nabi tunjuk isyarat pelantikan imam, ya, mengimami solat para sahabat ketika Nabi sakit. Sebab itu apabila Umar pernah mengimamkan solat, Nabi tanya pada Aisyah, mana Abu Bakar? Ya, jadi kebetulan Abu Bakar tak ada di Madinah pada ketika itu. Ya, jadi sebab itu Umar yang mengimamkan solat. Seolah-olah Nabi tak benarkan, bukan sebab Umar tak layak. Umar memang layak, tetapi Nabi bimbang takut para sahabat nanti keliru nak lantik Umar ataupun Abu Bakar. Itu cerita dia, tuan-tuan. Ya. Jadi Burak ditambat di tempat tambatan kenderaan para nabi. Di mana, tuan-tuan? Di Burak Wall. Ya. Orang Yahudi yang panggil Wailing Wall, tuan-tuan. Mereka yang panggil. Ya. Asalnya itulah tempat kenderaan. Maknanya nabi-nabi dan rasul terdahulu apabila datang ke Masjid Aqsa, apa mereka buat, tuan-tuan? Mereka tambat kenderaan di Burak Wall. Bukan Nabi Muhammad saja, tuan-tuan. Nabi Yaqub pun buat di situ. Ya, nabi-nabi lain yang pernah ziarah Masjid Aqsa, semuanya ya menambat kenderaan mereka di situ. Ya, nanti kita tak kata pula Masjid Aqsa bukan baru, tak baru, tuan-tuan. Masjid Aqsa telah dibina 40 tahun selepas Masjid Haram Mekah dibina. Itu hadis daripada Abu Zar Al-Ghifari, riwayat Imam Muslim. Bagaimana 40 tahun selepas daripada Kaabah, ya, Masjid Haram dibina, maka Allah perintah Nabi Adam dan anak-anaknya untuk membina Masjid Aqsa. Di mana, tuan-tuan? Di Palestin. Jadi zaman Nabi Adam. Maknanya nabi-nabi lain yang pernah ziarah semua akan menambat kenderaan mereka ataupun tunggangan mereka di Burak Wall. Ya, memang sesuai namanya Burak Wall. Ya, bukannya Wailing Wall. Itu hanya ciptaan orang-orang Yahudi saja, tuan-tuan. Okey, sikit lagi, tuan-tuan, ya. Selepas solat, Nabi dihidangkan 2 minuman, susu dan arak. Ya, Rasulullah memilih susu. Jibril mengatakan asabtal fitrah. Wahai Muhammad, engkau telah memilih fitrah. Ya, sebab apa? Ya. Sedangkan kita kata arak, kalau Nabi pilih arak pun tidak salah, kerana arak ini juga datang daripada arak syurga. Ya, ini bukan arak dunia. Arak dunia tak boleh, haram hukumnya sebab dia memabukkan. Ya, tetapi para ulama setuju untuk mengatakan bahawasanya arak yang dibawa ini adalah arak syurga. Mana kalau Nabi pilih arak pun tidak salah. Sebab arak syurga tidak memabukkan. Ya, arak syurga memang tidak memabukkan. Ya. Jadi, mengapa Nabi pilih susu? Kerana susu adalah minuman fitrah. Ya, sebahagian para ulama bincang panjang lagi. Kalaulah Nabi pilih arak, sudah tentu umatnya akan jadi peminum arak pula, tuan-tuan. Ya, tapi tak. Ya, kerana Nabi memilih minuman fitrah, yakni susu. Ya, susu adalah minuman fitrah. Ya. Mi'raj, sikit kalau kita boleh sebut di sini, langit dunia. Yang pertama bertemu Nabi Adam, ni yang pertama. Ya, naik pada langit pertama. Langit pertama yang paling bawah. Kedua, ketiga, keempat, dia menaik. Ya, jadi mula daripada satu, bukan satu yang di atas, 7 yang di bawah, tak, satu yang di bawah. Ya, jadi jumpa Nabi Adam, diperkenalkan, ni bapa kepada semua nabi-nabi dan rasul. Ya, bapa bermanusia, dipanggil Abul Bashar. Ya. Kemudian roh para syuhada juga diperlihatkan oleh Nabi, diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi. Langit kedua, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ya, Nabi Yahya dan Nabi Isa, kedua-duanya duduk di langit yang sama. Kerana semasa mereka hidup di dunia, mereka sezaman, setempat dan sezaman. Lokasinya sama. Ya, setempat dan sezaman. Jadi oleh kerana itu di langit pun sama. Jadi Nabi Isa berada di langit yang kedua. Ya, dan nanti Allah akan turunkan balik ke muka bumi. Langit ketiga, Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, Nabi Yusuf diperkenalkan. Ya, kemudian keempat Nabi Idris, kemudian Nabi yang kelima Nabi Harun, keenam Nabi Musa, yang terakhir langit yang ketujuh ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, dan Nabi Ibrahim lah banyak dialog berlaku. Nabi Ibrahim banyak dialog. Nabi Musa paling banyak dialog. Ya, Nabi Ibrahim pesan, ada pesanan-pesanan tertentu. Nabi Musa seolah-olah mempertikaikan kemampuan Nabi Muhammad dan umat dia. Ya, sebab kata Musa, kami yang bertubuh besar pun, ya, 2 waktu solat pun ada yang tinggal. Ya, bagaimana pula umat kamu, wahai Muhammad? Di Sidratul Muntaha, Nabi
ya, diperlihatkan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ialah tempat tawaf para malaikat, ya. Jadi itu cerita dia. Jadi inilah, ya, 7 langit, ya, seperti mana dalam surah dalam surah Al-Mulk kita baca allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dialah Allah yang telah mencipta, ya, 7 samawatin, langit-langit, tibaqa, yang bertingkat-tingkat, yang berlapis-lapis. Jadi betul lah, memang langit tu 7 lapisan. Ya, itu bukti dia, tuan-tuan. Kemudian pengertian tersirat dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, kalau kita boleh sebut sikit, ya, suatu pengisytiharan penutup para nabi dan rasul. Maknanya Nabi Muhammad lah, ya, yang kita panggil, yang menjadi disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Sayyid maknanya ketua ataupun penghulu kepada Al-Anbiya, para nabi, ya, Al-Mursalin, para rasul, ya. Kerana nabi dilantik mengimamkan solat, sedangkan nabi yang paling junior, nabi yang paling akhir diutus, yang lain-lain semua lebih awal. Rasulullah adalah semulia-mulia rasul dan nabi yang menjadi penghulu, kita sebut tadi Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin, untuk seluruh manusia, bagi semua generasi di sepanjang zaman, meliputi 7 petala langit dan bumi, ya. Maknanya kepada golongan jin pun Nabi Muhammad diutus, ya. Jadi sebab itu Nabi Muhammad SAW bukan sekadar nabi kepada manusia, tetapi juga kepada golongan jin, ya. Ajaran nabi sebelum Rasulullah adalah untuk satu-satu kaum. Kebiasaannya dia eksklusif untuk satu-satu kaum, ya. Tetapi untuk ajaran Al-Quran, ajaran Nabi Muhammad adalah universal. Manakala ajaran Rasulullah, ya, universal sampai hari kiamat, bermula dengan mengimami solat bersama para nabi. Nabi mengimamkan solat, ya. Kemudian di Masjid Aqsa, ya, hingga bertemu setiap nabi di setiap langit. Jadi betul kan di bawah tu, ya, Nabi mengimamkan solat bersama para nabi di Masjid Aqsa, ya, Al-Masjidil Aqsa, bukan Masjid Haram, ya. Masjid Haram Nabi tidak mengimamkan solat lagi pada waktu tu. Kerasulan Rasul akhir zaman telah berpindah, ya, daripada Bani Israel kepada Bani Ismail, yang kita sudah sebut tadi. Ni world order. Sesungguhnya era pelantikan para nabi dan rasul dari kalangan Bani Israel telah berakhir. Habis dah, tuan-tuan, ya. Bani Israel punya kehebatan sudah selesai. Sekarang Allah lantik daripada Bani Ismail pula, ya, dengan sifat kekufuran dan keangkuhan yang dimiliki oleh mereka. Allah Ta'ala murka dengan mereka memang, ya. Jadi Allah Ta'ala murka kepada Bani Israel kerana mereka telah membunuh nabi-nabi mereka, dan mereka juga telah melakukan jenayah, ya, dengan mengingkari, ya, menukar dengan tangan mereka kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada mereka sepanjang waktu. Bukan hanya, ya, sekadar nak bagi tahu nabi bermusafir kemudian balik, itu saja tidak, tetapi ada banyak dia punya sebab musabab, hikmah di sebalik peristiwa ini. Dan sudah tentu perkara yang paling besarnya ialah pensyariatan solat lima waktu, ya, solat fardu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.